benua. Di belakang aku ini Lemuria. Satu proses Big Bang untuk menjadikan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan bahas Terra Infinita yang menjadi bualan serta dunia, dan kita akan cuba bahas dua kelompok kepercayaan yang telah lama dibahas lama dahulu. Satu kelompok mempercayai bahawa bumi ini datar, dan satu kelompok lagi yang mempercayai bahawa bumi ini bulat. Kepercayaan dua kelompok ini, para ulama agamawan telah lama membincangkan hal seperti ini merujuk kepada Al-Quranul Karim, serta menyemak tafsiran-tafsiran ilmuwan yang arif dengan maksud tulisan Al-Quran itu ataupun tulisan Arab yang kesepakatan alim ulama menggariskan bahawa bumi yang kita huni sekarang ini berbentuk sfera atau lebih dekat lagi seperti telur burung unta. Jadi lebih tepat, hujah-hujah ini seperti tidak ada keputusan yang detail-detail dan terperinci seperti apa bumi ini. Maka manusia yang sifatnya dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala cenderung kepada logik akal. Maka wujudlah dua kelompok ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nam ayat 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Manusia-manusia dari golongan-golongan saintis, dari golongan logik akal, termasuk fans yang sering berkeras dengan fakta-fakta penemuan yang boleh dilihat waktu ini, puluhan dan ratusan video telah dimuat naik supaya penemuan mereka ini adalah benar atau tidak. Jadi waktu ini Terra Infinita menjadi topik hangat diperbualkan ketika ini. Terra Infinita bukanlah maps yang sebenar, tapi lebih kepada mind-blowing imajinasi pemikiran seseorang yang bernama Claudio Nocelli, kalau tak silap sebutan aku, membuat lakaran ini 178 benua dalam satu dataran atau permukaan diterbitkan oleh beliau tahun 2022, publish, dan buku-bukunya berjudul Terra Infinita serta Maps Mind Blowing, boleh dibeli di internet. Di belakang aku ini, seperti mana yang korang lihat, adalah dikatakan peta ini peta Terra Infinita. Okey, ini adalah skop yang paling kecil. Okey. Dan yang ini adalah yang kita kenal.
Itu kita punya luasan bumi itulah. Ada Asia, Afrika, North Afrika, Australia sini, Indian Ocean sini, Pacific Ocean sini, Atlantic Ocean sini. Okey, dikelilingi yang putih ini adalah ice wall yang kita kenali sebagai Antartika. Okey, yang di belakang-belakang ni kita jangan lihat dulu, kita jangan lihat. Cuma aku boleh katakan yang berwarna coklat ini adalah Jabal Qaf. Penghasilan lukisan ini adalah hasil dia terap dari pembacaan buku-buku yang terlebih dahulu dari siri navigator menemui benua-benua yang sama. Dan betul atau tidak, ianya perlu ada pembuktian yang sah, paling tidak saksi kejadian. Oleh sebab orang dulu-dulu suka buat catatan ke dalam diarinya atau buku-buku, maka kebenaran itu kita anggarkan 50-50. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Sebab walaupun catatan orang dulu-dulu, setiap apa yang dilakukan perlu ada kajian terhadap catatan itu. Maka Claudio Nocelli mungkin banyak membaca catatan orang terdahulu atau banyak mendengar cerita-cerita mitos dan sering berimajinasi. Contoh yang aku boleh bagi adalah navigator Barat Amerika Admiral Richard E. Byrd 1943 daripada US military, ahli Freemason. Ekspedisi dia ke jelajah Antartika dapat tajaan projek dan sokongan kerajaan Amerika. 1946 pasukan tenteranya hadapi serangan luar biasa udara dan laut Antartika, berkemungkinan dari tentera Nazi Jerman yang dahulunya telah jelajah Antartika 1938 hingga 1939. Selepas dari ancaman serangan tempur sekitar Ogos dalam tahun tersebut, selama 4 bulan bermula Disember, Januari, Februari, Mac, beliau telah menemui satu lubang yang tercatat dalam diarinya menyebut telah menemui bandar kristal. Okey, yang kedua, John Cliff Simmons Jr., American Army Officer, 1818. Dia mengatakan kerajaan Agartha dikatakan sebuah kerajaan legenda yang terletak di permukaan dalam bumi, merupakan pusat bumi berongga. Dia juga mendakwa bahawa kulit luar yang kita tinggal dari kira-kira 800 batu tebal. Kemudian yang ketiga, William Morris, 1834 hingga 1896, navigator daripada British, berlatar belakangkan artis, tekstil designer, social aktivis, translator, fantasi. Setiap kali dia berlayar, dia akan berada seolah-olah di tempat lain. Dalam catatan beliau, pernah masuk ke tahun 1300, 1510, 1693, 1766, 1845 dan 1947. Setiap penemuan benua yang ditemui, dia bercakap dan bergaul dengan penduduk setempat seolah-olah berada di tempat yang lain, kerana mungkin disebabkan cara pemakaian dan cara ketamadunan yang berbeza. Cerita-cerita ini dinukilkan ke dalam diarinya. Contoh yang keempat, Plato. Siapa tak kenal dengan Plato kan? Plato Athens dari Greece, 428
427 ataupun 424 ataupun 423 BC. Tahun tu itu lama tu. Dalam catatan menyebut pasal benua Atlantis yang sangat indah. Itu yang kita tahu kan, yang kita dengar selalu diperbualkan oleh para penduduk dunia. Philip Lutley, kalau tak silap dengan sebutan nama ini, yang berasal daripada British, berlatar belakangkan lawyer, 1929 hingga 1913 mendakwa bahawa di dalam catatannya 1864 wujud satu benua yang tanahnya bersambung dengan Madagaskar dan India. Benua yang dinamakan itu adalah benua Lemuria, iaitu benua yang telah lama hilang oleh lautan Indian Ocean yang ditenggelami. Hidupan yang ada di benua itu adalah sejenis hewan mamalia. Pihak arkeologi telah menemui bukti potongan fosil berupa monyet yang mirip spesies itu sama dengan spesies monyet yang berada di Amerika Utara dan Selatan. Macam-macam Inggeris ni kan, yang bukan-bukan kata, itu pun boleh jadikan bahan bukti untuk dijadikan dirinya terkenal di serata dunia. Hasil penceritaan inilah membuatkan Claudio Neoseli berimajinasi dan berhalusinasi, apatah lagi yang menerusi filem-filem Hollywood. Kalau kita lihat pemetaan yang dibuat, nama-nama benua yang terdapat di situ, bermakna di sini, kebanyakan nama-nama planet yang kita belajar dulu diadunkan dengan tempat-tempat yang ada dalam filem-filem galaksi Hollywood serta tamadun dulu kala, juga cerita-cerita mitos itu yang menghasilkan 178 benua Terra Infinita. Oleh itu, pendengar-pendengar yang berada di luar sana, janganlah cepat mempercayai dan berhalusinasi. Walaupun Al-Quran telah menceritakan ini terjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dikehendakinya. Kajian sains ini mengumpamakan ianya satu proses Big Bang untuk menjadikan langit dan bumi. Seperti mana yang kita faham menerusi Al-Quran, bumi ada 7 lapisan bahagian. Sebahagian yang kita boleh lihat dengan mata kasar, 6 lagi yang kita tidak boleh lihat daripada mata kasar. Contoh lapisan yang kita boleh dilihat dengan mata kasar, apabila kita mendongak ke langit, kita akan lihat langit yang berwarna biru, di mana langit yang berwarna biru adalah cairan daripada air, manakala awan yang berwarna putih itu adalah serapan wap daripada air laut. Apabila setiap kali roket diterbangkan, maka kita akan lihat cairan-cairan seperti gumpalan atau kocakan seperti air yang di langit biru itu berpunca dari terjahan enjin roket. Lalu roket-roket itu tidak akan dapat menembusi langit biru, malah roket tersebut secara tiba-tiba melencong daripada garisan lurus menegak dan akan menghasilkan ledakan di tempat hancur berpecah. Ini menunjukkan bahawa di atas langit biru wujudnya dikenali sfera dalam bahasa sains dan agamawan Islam. Bahasa mudah manusia seperti kubah atau Jabal Qaf, pengertian dalam Al-Quran. Pendek kata, tiada yang boleh menembusi langit yang berwarna biru itu, baik dari satelit maupun roket yang dipandu oleh manusia.
Hanya satu orang saja yang boleh melepasi langit yang ketujuh hingga yang paling atas, langit ke-10, iaitu Hadratul Qudus dan Hadrat Rabbul Arbab, melalui satu peristiwa Isra Mi'raj bersama Jibril alaihi salam. Berbalik cerita bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahawa kejadian langit dan bumi, luasnya bumi itu seolah-olah hamparan yang sangat luas. Ini boleh dijelaskan di dalam Al-Quran. Aku boleh bagi 5 contoh surah yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Ghasyiyah ayat 20, Surah Nuh ayat 19, Surah An-Nazi'at ayat 30, Surah Asy-Syams ayat 6, Surah Al-Zariyat ayat 48. Boleh disemak sekiranya korang rajin membuat kajian. Sebenarnya puluhan lagi yang boleh kita akan lihat surah-surah yang menjelaskan perkataan hamparan yang ada di dalam Al-Quran. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memelihara 2 tempat terbitnya matahari dan 2 tempat terbenamnya matahari, iaitu timur dan barat, seperti yang terdapat dalam surah Ar-Rahman ayat 17. Seterusnya, Allah menjadikan siang dan malam itu seperti terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 71 hingga 73. Jabal Kaf, gunung yang disebutkan di dalam Al-Quran dan menjadi gunung paling misteri di bumi, terletaknya jauh dari bumi dan manusia, dan lautan yang mengelilingi bumi terhasil dari batu-batu zamrud yang menghasilkan pantulan cahaya berwarna kehijau-hijauan ke langit, dianggap rumah dari bangsa jin dan alam gaib, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, soalan, siapa yang dapat lihat Jabal Kaf? Ini jawapan dia, Nabi Muhammad SAW ketika naik ke langit. Nabi terpesona dengan keindahan itu, lalu mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat yang menakjubkan tersebut. Nombor 2, Raja Iskandar Zulkarnain yang naik ke atas Bukit Qaf dan bertanya kepada Bukit Qaf. Soalan seterusnya, kenapa Allah jadikan Jabal Qaf? Tujuan Allah jadikan Jabal Qaf adalah bertujuan. Jabal Qaf umpama tiang-tiang yang kukuh kepada bumi, pengikat kepada langit, mengelilingi bumi agar bumi tidak bergerak dan bergoncang. Berhampiran gunung Qaf terdapat bukit kecil-kecil serta lautan yang jaraknya dengan bumi 500 tahun perjalanan. Ditambah pula 500 bukit-bukit yang dijadikan air di bawah Jabal Qaf dari air yang dibekukan. Air yang dibekukan itu dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi yang agar tidak habis dan hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi, dan dipancangkannya ke bumi agar gunung-gunung seolah dipasak agar kamu tidak bergoncang. Ayat ni dalam surah Luqman ayat 10, yang mana ketika Raja Zulkarnain bertanyakan dengan Jabal Qaf. Bismillahirrahmanirrahim.
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. Nabi juga ada menjelaskan kepada Sayyidina Abdullah bin Salam ketika ditanya olehnya. Jawapan Nabi, jarak di antara perjalanan kiri dan kanan, utara dan selatan dari titik tengah, jawapan Nabi SAW adalah 200 tahun perjalanan. Yang mana tadi kita lihat Raja Iskandar Zulkarnain bertanyakan dengan Jabal Qaf, 500 tahun perjalanan jarak di antara Jabal Qaf dengan bumi. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat, penghuni lapisan ke-6 adalah iblis berserta bala tenteranya, penghuni lapisan ke-5 adalah setan, penghuni lapisan ke-4 adalah ular, penghuni lapisan ketiga adalah kalajengking, penghuni lapisan kedua adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Bila Nabi Muhammad SAW bertemu dengan penghuni-penghuni, iaitu utusan-utusan Allah yang telah dibawa naikkan ke atas ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Yahya dengan Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW bertemu di langit yang kedua. Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW telah bertemu di langit yang ketiga. Nabi Idris, Nabi Muhammad SAW telah bertemu di langit yang keempat. Nabi Harun, Nabi Muhammad SAW telah bertemu di langit yang kelima. Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW telah bertemu di langit yang keenam. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW telah bertemu di langit yang ke-7. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW telah menerangkan bahawa di belakang Gunung Qaf ada 70 bumi dari bisik, iaitu kasturi, dan ada 70 bumi dari emas campur dengan 70 bumi dari besi campur dengan 70 bumi dari anbar campur dengan 70 bumi dari kapur. Di belakang ini semua terdapat alam malaikat dan juga kota-kota yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam dan memuji ke atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan daripada cerita-cerita tadi, di belakang aku ni yang korang lihat adalah peta skala skopnya kecil. Yang besar tu adalah Terra Infinita. Yang ini adalah orang kata kita punya benua lah, yang kita kenali bumi kalau ikut maps, lakaran map. Dan di belakang ini cuma maps yang terdapat di internet. Yang kita tahu bumi punya skala tu hanya berpaksi last sekali ice wall. Ice wall ini adalah yang kita tahulah yang terakhir, tapi sebenarnya ada lagi di belakang ni yang diceritakan oleh Al-Quran, iaitu Jabal Qaf. Okey, di mana pengiraan 360 hari itu
mereka ahli-ahli falak-falak yang kira-kira buat kiraan ni dapatkan hari, dapatkan masa, satu hari 24 jam. Ini bermula daripada sini, bukan sini. Okey. Dibahagi ke, dicampur ke 360 hari, 12 bulan. Ini satu hari 24 jam. Ikutnya sini. Dan di belakang ni tadi mengikut kata-kata Raja Zulkarnain yang terdapat di bawah gunung Jabal Qaf itu terdapat bukit-bukit kecil, yang bukit-bukit kecil itu dibekukan dari air yang berupa ais. Inilah. Dan adalah kemungkinan ada yang tak ada ais berbentuk tanah, tapi kita tak tahulah apa color kan. Tapi lebih kurang macam ni lah. Bukit kecil. Ini gambaran-gambaran daripada Claudio itulah. Tapi nama-nama yang terdapat Asgard, Gimina, apa lagi? Asian Land of Anna, apa lagi? Ancestral Republic. Ni nama-nama semua ni, nama-nama daripada dia punya imajinasi, dia punya mind blowing. Terlampau halus dia fikir. Mungkin terlampau banyak tengok versi filem-filem Hollywood. Yang kita tengok dalam filem-filem Hollywood itu kebanyakannya dia bagi hint-hint yang kita tengok dalam siri-siri Marvel, Star Wars, watak-watak alien, macam-macam lagi. Kalau kita tengok dalam filem-filem Hollywood tu, ada yang supernatural. Itu adalah orang kata watak-watak yang diimajinasi, mungkin yang ditemui oleh para navigator terdahulu. Tapi kebenaran cerita itu Wallahu a'lam, kita tak tahu akan kesahihannya. Dan di Bukit Jabal Qaf yang berwarna coklat, menurut Al-Quranul Karim, dia memang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Yang menemui Jabal Qaf itu hanya beberapa orang. Antara beberapa orang itu adalah 2 orang, Nabi Muhammad dan Raja Zulkarnain. Mungkin di sisi Raja Zulkarnain terdapat Nabi Khidir. Nabi Khidir yang ketika itu adalah Perdana Menteri di zaman Raja Zulkarnain, yang bersama-sama menjelajahi bumi sehingga di hujung benua mencari air kehidupan. Mungkin dalam teori yang kita tahu, kebanyakan teori-teori diorang mencari di segitiga Bermuda. Tapi adakah itu benar ataupun adakah itu teori? Kita lihat di satu kawasan yang bernama segitiga Bermuda itu adalah seluruh sekeliling permukaan adalah laut. So Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir dan juga tentera-tentera yang dibawanya itu menjelajahi dan mencari air kehidupan itu, mestilah menaiki kenderaan. Kenderaan zaman itu mungkin kuda dan juga mungkin unta pada ketika itu. Tapi adakah segitiga Bermuda adalah kawasan yang paling tepat? Itu adalah satu teori yang aku rasa, pendapat aku, itu tidak tepat. Kalau kita tengok Ainul Hayat itu, ketika Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain masuk ke tempat tersebut adalah kawasan yang gelap dan telah diberitahu
dan diriwayatkan untuk mengambil ainul hayat ataupun air kehidupan itu, kawasan itu tidak ada satu pun yang diterangi oleh cahaya matahari. So kawasan itu mungkinlah orang kata tidak terlalu gelap yang kita ketahui macam kita tutup lampu, gelap gelita, tapi adalah pencahayaan yang boleh dikatakan sama-sama dalam gua. Contohnya bila masuk adalah sedikit pencahayaan daripada sinaran luar, dan setelah itu ditemuilah satu kawasan yang mengambil ainul hayat, iaitu air kehidupan. Nabi Khidir dikatakan ketika itu, aku rasa dia adalah di kawasan pergunungan ais, iaitu mungkin berhubungan dengan Jabal Qaf pula, yang jauhnya terletak 500 tahun perjalanan dari Jabal Qaf ke bumi. Kita tengok peta ni kecil, tapi hakikatnya besar, seperti seolah-olah hamparan yang diperkatakan oleh Al-Quran besar. Dalam sains menyebut dia dinamakan satu proses Big Bang. Big Bang ni kalau nak dikatakan satu dia punya proses seperti mana satu ledakan. Kita tengok dari segi logik, jangan dari segi yang bukan-bukan pula, dan yang boleh difahami oleh manusia. Ledakan ataupun percikan menjadikan satu letupan yang bombastik lah kata kan, boom. Kemudian kita akan nampak serpihan-serpihan ataupun percikan-percikan api itu yang kita kenal sebagai api. Tapi itu api. Dalam sains dia seolah-olah macam dilihat buih-buih, tapi lebih senang lagi dalam sains kita katakan dia satu partikel-partikel ataupun yang kita kenal proton, muon, apa lagi, neutron. Dia bulat-bulat macam tu lah. So bumi ini memang terang-terang kalau kita lihatkan dari segi itulah, adalah sifatnya memang bulat lah, tak ada yang 3 segi, 4 segi. Ada tak korang tengok dalam proses sains penemuan partikel itu berbentuk petak 3 segi, lepeh? Ada tak? Tak ada kan? Semuanya berbentuk bulat. Jadi kita simpulkan di sini bahawa proses Big Bang yang Allah lakukan itu seperti proses yang dikatakan oleh sains itulah. Tapi susah kalau kita nak membahaskan Allah Subhanahu Wa Taala punya kekuasaan yang kita boleh gambar dan boleh kita fahami dari sudut sains macam tu lah. Seolah-olahnya begitu. Dia bulat, kecil-kecil. Dah lah kecil, kita ni, manusia ni, besar ke kecil? So seolah-olah bumi tadi adalah proton ataupun neutron, apa sejala nama yang ada dalam partikel-partikel yang korang belajar dalam sains tu, bulat. Jadi contohnya ini adalah bumi ni adalah partikel-partikel tersebut. Kita ni halus sangat. Dari sudut Allah tu kecil je kita, bukan besar mana pun. Yang hidup dalam proton tadi, yang hidup dalam neutron itu tadi. Jadi di dalam partikel tu ada kehidupan. Kita yang duduk dalam ni, okey, kecil, halus. Jadi di dalam kehidupan itu ada lagi tebaran yang kita tahu Allah jadikan dia gunung-gunung, air lautan, pokok-pokok, burung-burung, macam-macam lagi lah jenis-jenis kehidupan, termasuk ikan-ikan. Tapi kalau kita dah duduk dalam tu,
kita ni ibaratnya nampak macam kita ni yang besar. Tapi sebenarnya dari sudut Allah tu mungkin teramat-amat kecil bagi dirinya. Jadi kita ni berprasangka bahawa kita ni lebih kurang besar lah. Dan kita boleh lihat orang zaman-zaman dahulu, Nabi Adam alaihissalam, ketinggian dia 60 hasta. Jadi ketinggian daripada dataran bumi ini sampai ke langit yang dikatakan kubah, dom, apa lagi, firmamen, apa lagi yang disebutkan pelbagai-bagai yang korang faham itu, yang tak boleh menembusi lapisan langit yang pertama. Jadi ketinggian dia berpuluh ribu kaki, paras laut. Kita rasa kita ni besar, tapi itulah macam aku cakap tadi, jangan kita sangkakan bahawa bumi ini yang kita boleh lihat. Contoh yang paling best sekali aku boleh bagi, sudahlah kita ni kecil. Bumi ini ibarat proton, neutron, partikel-partikel tersebut. Bila lah kau nak pergi lepas keluar, ada soalan je, adakah kau boleh melepasi dan melihat yang bahawa bumi ini datar? Pada ikut yang ketinggian manusia boleh mampu pergi, yang setakat aku boleh lihat setakat ini dalam facts bentuk video, penemuan-penemuan ketinggian yang mampu manusia boleh pergi 100,000 paras laut lebih kurang macam tu lah. Dia ada plus-plus sikit lagi, tak lebih daripada 200 mungkin dah. Tapi adakah dari sudut itu kau boleh mengatakan bahawa bumi ini datar? Dari sudut itu mungkin kita nampak, lihat bumi ini datar, tapi sebenarnya Allah telah tunjuk dengan manusia kita tak boleh tembuskan. Kita tak boleh tembus. Walaupun Neil Armstrong yang pertama kali konon-kononnya menjelajah bulan, tapi tak dapat. Itu juga dengan kita punya angkasawan. Siapa angkasawan Malaysia itu? Tanyalah dia. Dia berada di luar angkasa ke atau di dalam berapa ribu liter paras laut? Orang tanya, lepas tak ke angkasa? Tak. Dia setakat boleh pergi sampai yang manusia boleh hadkan je. Dia mesti ketika dia nak berlepas tu telah diberi taklimat, aku rasa, terlebih dahulu setakat mana boleh pergi, sejauh mana. Di situlah kita akan tahu penjelasan yang lebih jelas. Katalah kita boleh tembus, kita boleh tembus daripada langit lapisan-lapisan tadi, dan kita boleh pergi jauh. Anggarkan berapa ratus ribu tahun cahaya kau berada di dalam satu tempat yang dinamakan planet Mustari ke, planet Zuhal ke. Kau berada kat situ, kau boleh melihat daripada planet yang kau berada di situ sekarang, dan kau melihat ke bumi. Barulah kau boleh tahu bumi ni bulat ke tak bulat, petak ke, empat segi ke, rata ke. Setakat ketinggian yang manusia hampir boleh pergi setakat itu, tak boleh menunjukkan bahawa bukti yang mengatakan bahawa ini datar. So bermakna fakta-fakta dan temuan-temuan yang kau mengatakan kau dah berada di ketinggian paras laut, contoh kau naik kapal terbang, paras-paras itu kau dah kata begitu tinggi, kau dah nampak dekat tingkap, tak ada satu lekungan yang ada yang boleh menunjukkan tanda-tanda bumi ini bulat. Memang taklah. Sebab itu je ketinggian yang mampu kau boleh pergi. Macam aku cakap tadi, andailah kau boleh pergi luar
boleh lepas daripada lapisan 7 langit ini, dan kau berada di satu kawasan tempat yang aku sebutkan, contoh-contoh planet-planet yang kau boleh singgah sebentar untuk melihat kedudukan sebenar bumi, baru kau boleh argue. Ini tak, ini setakat itu saja. So bermakna bumi ini memang kita tengok dari segi apa saja yang Allah jadikan itu tak ada bentuk lain melainkan dia bulat. Mungkin adalah orang kata macam kronyok-kronyok itu, tapi ada lagi sifat-sifat bulat. Tapi orang kata permukaan, surface, surface daripada permukaan bulat, mungkin ada berupa-rupa macam muka kita ni kan, ada jerawat, ada lekuk-lekuk, tak berapa elok sangat, tapi adalah rupa itu. Lebih kurang macam tu lah aku boleh terjemahkan dari segi logik. Yang korang punya penceritaan dan sebagainya itu tak mencukupi, tak boleh menunjukkan sebarang apa yang kau boleh menguatkan pendirian kau, menunjukkan bahawa bumi ini datang. Al-Quran dah jelaskan segala-galanya, cuma mind blowing itu saja kau tak boleh fikir. Yang lain-lain tu wallahu alam. Jadi aku rasa ilmu yang kita kongsikan hari ini, segala penceritaan yang kita boleh berkongsi satu sama lain, janganlah diperdebatkan. Benda ni dah lama diperdebatkan dahulu, tapi sekarang je mungkinlah cerita-cerita itu kembali oleh lapisan-lapisan yang dahulu dah tak ada, tapi generasi-generasi baru ni, generasi-generasi yang orang kata milenium, baru meningkat, baru mengenal dunia. Jadi fakta-fakta baru dan penemuan-penemuan baru yang dia katakannya begini, begitu, begini, sebenarnya dah diceritakan dahulu, dah tak perlu lagi diceritakan. Aku rasa ada bagusnya jugalah internet ni dijadikan satu tempat untuk kita berkongsi apa penemuan-penemuan yang kau boleh jumpa dan sebagainya. Masuk ke satu platform seperti ini, simpan untuk generasi akan datang. Dia belajar yang di sekolah tu tak mencukupi. Itu mungkin suku daripada ilmu-ilmu yang boleh diberi oleh cikgu-cikgu yang ada. Selebihnya kau gali sendiri, kau cari sendiri, kau kaji sendiri, rujuk dengan mana-mana orang yang pakar-pakar, iaitu pakar-pakar sains, pakar-pakar ilmiah, agamawan, falak dan sebagainya. Kalau nak tahulah, rujuk. Kalau tak, buat tak tahu je lah. Sedangkan kita ni orang kata Allah dah bagi tahu dan memperjelaskan, jangan mempersia-siakan kehidupan yang dia bagi, dan bertakwalah kepadanya, itu saja. Dan dia akan anugerahkan manusia yang bertakwa kepadanya dan diberikan satu tempat yang abadi, dan tak ada dah selepas itu. Mana yang melakukan kerja-kerja yang tidak sepatutnya dilakukan, maka ada satu lagi tempat yang dinamakan neraka. Jadi setakat itulah saja yang aku boleh kongsikan bersama korang. Aku harap segala penjelasan ini jelas, dan aku harap juga video ini tak di-delete oleh YouTube. Kekalkan di sini, biarkan generasi-generasi yang akan datang, mungkin dia nak mencari sesuatu yang benda dia tak pasti. Akhir kata, jumpa lagi dalam video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.